Jadi tadi anda nampak tak satu pembedahan? Pembedahan yang dijalankan. Nampak ngeri tak? Okey, ini betul-betul dijalankan di sebuah hospital di Malaysia. Dan pembedahan operation itu adalah bypass. Jadi mula-mula nampak tak? Doktor mengeluarkan salur darah dari mana? Ya, dari paha dia keluarkan salur darah. Saya pernah jumpa doktor tersebut dan beliau berkata, kadang-kadang dia keluarkan salur darah itu, nampak salur darah ini tak cantik lah. Tak cantik, buang saja dalam tong sampah, keluarkan satu lagi. Dia kata ada 4 salur darah yang boleh kita guna. 4 salur darah pada kaki yang boleh kita guna. Jadi bypass paling lebih pun 4 kali saja. Betul tak? Tapi siapa yang bypass 4 kali itu pun tak hidup lama lah. Okey. Jadi dia kata 4 salur darah yang dikeluarkan itu kadang-kadang bukannya semua cantik. Kalau tak cantik itu takkan nak masuk balik. Dia kata sudah tak boleh masuk balik, buang dalam tong sampah saja. Keluar lagi satu salur darah lagi. Sehingga salur darah yang cukup cantik yang boleh digunakan untuk menjalankan pembedahan bypass. Jadi menjalankan pembedahan bypass ini sebenarnya memang menyakitkan kita, betul tak? Okey, memang sakit. Jangan ingat tak sakit kan? Okey, kena buka tengah-tengah sini, buka tengah-tengah sini. Jadi memang dan membelanjakan duit yang banyak. Dan selepas pembedahan bypass ini memang adalah tubuh badan kita akan lebih bukan lebih sehat lagi, sebenarnya lebih lemah, lebih lemah lagi dan memerlukan masa yang panjang untuk kita pulih. Jadi lebih baik kita jangan tidak menjaga kesihatan kita sehingga satu hari nanti kita perlu menjalankan operation seperti ini. Betul tak? Okey, lebih baik mulai hari ini. Pencegahan lebih baik daripada perubatan, mengubati. Okey, jadi pada hari ini sama-sama kita akan berkongsi, belajar satu topik. Okey, satu topik yang cukup boleh dikatakan sesuai untuk kita belajar kerana pesakit jantung, penyakit jantung, penyakit jantung, serangan jantung, kegagalan jantung, semuanya ini dinamakan penyakit jantung adalah pembunuh yang keberapa di Malaysia? Nombor 1 sampai hari ini masih nombor 1 di Malaysia. Serangan jantung, kegagalan jantung, angina, iaitu sakit hati, bukan sakit jantung. Kerana jantung biasanya orang Cina sebut apa? Hati. Okey. Jadi di sini kita sama-sama belajar dan hari ini saya begitu betul dapat berkongsi topik ini dengan anda semua. Di sini saya ingin meminjam tepukan anda kepada upline saya yang membawa saya ke dunia ini, iaitu Crown Manager kita Teng Wong dan Paul Chupeng, dan senior upline saya keluarga Seng family, dan juga MCCM kita Mr. and Mrs. Francis. Satu tepukan kepada mereka. Okey, jadi sistem peredaran darah kita bukan sahaja salur darah dengan darah, tidak. Sebenarnya terdiri daripada 4 organ, 4 organ yang disambungkan dalam sistem peredaran darah kita. Yang pertama jantung. Okey, jantung memainkan peranan yang sangat penting. Sebenarnya jantung kecil tak? Jantung kita sangat kecil. Cuma sebesar satu panggil apa ni? Tumbuk. Penumbuk, sebesar penumbuk di bahagian sebelah kiri dada kita. Tapi adalah segelintir orang yang jantungnya di sebelah kanan. Sebab itulah biasa kita tengok movie. Sudah kena tembak dia tak mati. Lepas tu cek rupa-rupa dia punya jantung di sebelah kanan. Tapi itu dalam movie sahajalah. Okey. Di sebelah kiri kita. Dan dia cuma ada 10 ounce saja. Sangat ringan. Tetapi jantung kita memerlukan 20% daripada darah seluruh badan kita. Walaupun berat dia cuma 2% daripada berat badan, tetapi dia perlukan darah sebanyak 20% daripada keseluruhan tubuh badan kita. Kenapa? Kerana jantung dia memerlukan oksigen, air dan khasiat yang mencukupi supaya dia boleh lebih kuat dan dia mengepam darah kepada seluruh tubuh badan kita. Okey. Jadi sejak bila jantung kita berdenyut? Sejak bila? Ya, 6 minggu. Semua orang tahu.
sudah belajar 6 minggu bukan dilahirkan, selepas dilahirkan, no, bukan. Janin fetus yang pada minggu yang ke-6 sudah ada membentuk jantung dan dia sudah mula berdenyut. Dan satu minit berdenyut berapa kali? Lebih kurang 70. Ada orang yang lebih sikit, ada orang yang perlahan, kurang sikit. 70 kali. Jadi tiap hari dia berdenyut lebih kurang 100,000 kali. Okey, 100,000 kali. Kenapa dia nak berdenyut begitu banyak kali? Untuk mengepam darah ke seluruh tubuh badan kita. Jadi jantung kalau tidak sihat, mengepam pun kurang macam ni, darah boleh sampai kaki dengan tangan tak? Tak sampai. Kalau darah kurang sampai ke kaki dan tangan, apa rasanya kaki dan tangan kita? Kebas, sejuk. Okey, ada tak siapa-siapa ada masalah ni? Kalau ada, mungkin peredaran darah anda sudah kurang, sudah kurang dan sudah tidak baik. Okay? Mungkin jantung sudah lemah. Jantung sudah lemah. Dalam satu hari, jantung mampu mengepam 7,200 liter darah. Okay? Tiap hari. Okay? Dan dia tak pernah berhenti. Jadi jantung seumpama enjin dalam kereta. Enjin dalam kereta. Enjin dalam kereta boleh berhenti, betul tak? Okay? Tetapi jantung dalam tubuh badan boleh berhenti tak? Boleh, pada hari kita matilah. Betul tak? Okay? Dia tak pernah berhenti. Dia tak pernah berhenti sehingga hari akhir. Okay? Jadi jantung ini adalah pada sistem peredaran dia memainkan peranan yang paling penting. Yang kedua dia, okay? Jantung menghantar khasiat-khasiat ke seluruh badan, tubuh badan kita melalui salur darah. Okay? Salur darah. Salur darah kita sangat-sangat panjang. Kalau kita keluarkan semua salur darah dalam tubuh badan kita, ikatkan salur darah kita boleh mengelilingi bumi kita berapa kali? 2,5 kali. Betul tak? 2,5 kali. Okay? Jadi sebenarnya salur darah kita sangat panjang. Tetapi semua dia dalam tubuh badan kita. Kerana dia sangat halus saja. Okay? Jadi salur darah mengangkut apa? Mengangkut darah. Okay? Darah mengandungi apa? Mengandungi khasiat, mengandungi oksigen, mengandungi air, mengandungi hormon. Jadi semua khasiat diangkut melalui darah, okay? Dan melalui salur darah ke keseluruhan tubuh badan kita. Okay? Right. Lepas tu otak. Oh sorry tadi salah saya cerita. Sebenarnya otak itu yang 2%. Sorry Yang tadi saya kata jantung bukan jantung 2%. Otak. Berat otak adalah 2% daripada tubuh badan kita. Otak 2% sahaja. Tapi otak memerlukan darah berapa persen? 20%. 20%. Bukan jantung sorry Otak adalah beratnya 2% daripada tubuh badan kita. Tetapi otak memerlukan darah sebanyak 20%. Okey? Ini menunjukkan bahawa otak adalah sangat penting. Okey? Kerana apa yang kita lakukan tiap-tiap hari, contohlah, cuba di sini setengah berceramah, anda duduk di sana, fikir, menulis, mendengar, melihat, semua ini kita adalah dikawal oleh otak kita. Dan kalau otak kita nak hidup, mesti perlukan perlukan khasiat, perlukan oksigen. Dan khasiat oksigen itu datang dari mana? Daripada darah kita. Jadi inilah sistem peredaran darah kita. Okey? Nah, tapi sistem darah kita ni, kita ada dua boleh dikatakan dua highway, dua jalan. Okey, dua halang dalam tubuh badan kita. Satu yang berwarna merah, satu yang berwarna sebenarnya kalau kita nampak biasalah dia ada hijau. Okay? Right. So yang merah